Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, apa khabar semua? Jumpa lagi kita dalam siri bincang soalan UPKK. Yang mana pada kali ini kita akan bincangkan beberapa soalan yang berkaitan dengan subjek ibadah dan diharapkan semoga para pelajar masih lagi bersemangat untuk kita ulang kaji soalan-soalan UPKK. Dan tanpa melengahkan masa, jom kita tengok soalan-soalan ibadah. Okey, soalan 31 hingga soalan 40, bulatkan jawapan yang betul. Okey, dia mula dengan soalan 31 ni kerana subjek ibadah ni dia gabung dengan akidah. So, soalan pertama daripada subjek ibadah ni dia akan mula dengan nombor 31. Okey, so kita baca soalan dia. 31. Antara berikut yang manakah perbuatan yang menyalahi peraturan semasa muazzin melaungkan azan? Antara berikut yang manakah perbuatan yang menyalahi peraturan semasa muazzin melaungkan azan? Okey, alif, berdiri menghadap kiblat. Ba, melaungkan azan secara perlahan. Jim, melaungkan azan mengikut tertib. Dal, menoleh ke kanan dan menyebut hayya 'alas solah. Okay. So yang mana satu yang perbuatan yang menyalahi peraturan semasa seorang muazzin itu melaungkan azan? So jawapan yang paling tepat dekat sini adalah ba, melaungkan azan secara perlahan. Sepatutnya bila kita melaungkan azan, kita kena nyaringkan suara supaya azan tersebut boleh didengari oleh orang ramai. Walaupun zaman sekarang ni ada mikrofon, kalau kita macam berbisik je, mungkin benda tu tak keluar dekat speaker pun tak dengar apa yang kita ucapkan. So, perkara yang menyalahi peraturan semasa muazzin melaungkan azan adalah melaungkan azan secara perlahan. Sedangkan jawapan-jawapan yang lain tu adalah perkara-perkara yang betul lah untuk semasa kita melaungkan azan, berdiri dengan menghadap kiblat, kemudian melaungkan azan mengikut tertib azan tersebut. Okey, kalimah-kalimah dalam laungan azan tu mengikut tertib, kemudian menoleh ke kanan dan menyebut hayya 'alas solah tu adalah perkara yang betul. Yang menyalahi hanyalah melaungkan azan secara perlahan. So jawapan dia ba. Okey, soalan 32. Antara berikut yang manakah tidak merupakan perkara sunat semasa melaungkan azan? Okey, antara berikut yang tidak. Okey, ada perkataan tidak. Okey, antara berikut yang manakah tidak merupakan perkara sunat semasa melaungkan azan? Okey, alif, berwuduk. Ba, menghadap kiblat. Jim, berkata-kata. Dal, menyaringkan suara. So, yang tidak ataupun yang bukan perkara sunat semasa melaungkan azan adalah Jim, berkata-kata. Masa melaungkan azan, sebab tu kita cakap benda lain. Itu bukan perkara yang disunatkan semasa kita melaungkan azan. Okay, soalan 33. Pilih perbuatan yang boleh membatalkan solat. Pilih perbuatan yang boleh membatalkan solat. Alif, tidak membaca tahiyat awal. Ba, berpaling dada dari arah kiblat. Jim, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Dal, meninggalkan bacaan kunut ketika solat subuh. So, antara perkara-perkara berikut yang manakah perbuatan yang boleh membatalkan solat? Okey, so jawapannya adalah ba, berpaling dada daripada arah kiblat. Contohnya, kiblat kita ke arah sini. Kemudian masa kita solat tu tiba-tiba kita sengaja memalingkan kita punya dada ke tempat lain, bukan menghadap ke arah kiblat. Contohnya kalau kita dengar bunyi sesuatu, lepas tu kita pun toleh sekali dengan dada-dada, sekali kita menuju ke arah lain. Okay? So masa tu solat kita terbatal.
Okay, so kalau tidak membaca tahiyat awal, solat kita masih belum batal lagi. Kalau angkat tangan ketika takbiratul ihram, bukan perkara yang membatalkan solat. Kalau tak baca kunut masa solat subuh pun, masih bukan perkara yang membatalkan solat. So, jawapan bagi soalan ni adalah berpaling dada dari arah kiblat. Itu perkara yang boleh membatalkan solat. Okay, soalan 34. Membaca dua khutbah termasuk dalam rukun solat. Alif Jumaat, Ba Fardu, Jim Tarawih, Dal Jenazah. Okay, membaca dua khutbah. So, tanpa perlu fikir panjang, khutbah ni memang ada dalam solat Jumaat. So, jawapannya adalah membaca dua khutbah termasuk dalam rukun solat Jumaat. Solat tarawih mana ada khutbah, solat fardu pun tak ada khutbah. Apatah lagi solat jenazah mana ada khutbah. Okay, so jawapannya adalah rukun solat Jumaat. Alif jawapan dia. Okey, 35. Apakah jenis solat jika Ahmad mengerjakan solat asar dalam waktu zuhur? Apakah jenis solat jika Ahmad mengerjakan solat asar dalam waktu zuhur? Alif, solat qasar. Ba, solat jamak takhir. Jim, solat jamak takdim. Dal, solat jamak dan qasar. Okay, so yang penyataan dalam soalan dia tu, dia tanya apakah jenis solat jika Ahmad mengerjakan solat asar dalam waktu zuhur. Okay, asar dalam waktu zuhur. So jawapan yang paling tepat adalah Jim, solat jamak takdim. Solat jamak takdim ni menghimpunkan solat yang kedua kita solat dalam waktu yang pertama. Okay, kita boleh jamak zuhur dan asar, kemudian zuhur tu adalah waktu solat yang pertama dan asar pula adalah waktu solat yang kedua. Jika kita solat asar dalam waktu zuhur, maka jawapan dekat sini adalah solat jamak takdim. Okey. Kalau alif tu solat qasar, dia tak cakap pun dalam soalan berkaitan dengan memendekkan solat, so bukan jawapan dia lah. Okey, jawapan kalau jamak takhir, ba tu kalau jamak takhir mungkin soalan akan ubah. Solat zuhur dalam waktu asar, baru jawapan dia solat jamak takhir. Solat jamak dan qasar pula adalah mungkin dia akan cakap soalan ni Ahmad mengerjakan solat asar dalam waktu zuhur dan memendekkan kedua-dua solat tersebut. Mungkin jawapan dia baru boleh dipilih solat jamak dan qasar. Tapi kat sini dia hanya apakah jenis solat jika Ahmad mengerjakan solat asar dalam waktu zuhur sahaja. So jawapan yang paling tepat adalah solat jamak takdim. Okey, 36. Solat fardu yang boleh diqasarkan berjumlah. Okey, berapa solat fardu yang boleh diqasarkan? Qasar kat sini bermaksud dipendekkan. Berapa solat fardu yang boleh diqasarkan ataupun dipendekkan? Jawapannya ialah 3. Bukan 4, bukan 5 dan bukan 6. 3 sahaja, iaitu solat yang ada 4 rakaat sahaja yang boleh diqasarkan ataupun dipendekkan, iaitu solat isyak, solat zuhur dan solat asar. 3 sahaja. So jawapan-jawapan 4, 5, 6 tu salah. So jawapan dia alif, iaitu solat yang boleh diqasarkan berjumlah 3. Okay, 37. Pilih penyataan yang menjadi syarat untuk mengqasarkan solat. Okay, apa syarat yang boleh kita qasarkan solat ataupun pendekkan solat? Alif, musafir yang bertujuan maksiat. Ba, berimamkan orang yang solat sempurna. Jim, musafir yang tidak kurang dari 2 marhalah. Dal, solat yang diqasarkan itu terdiri daripada solat 2 dan 4 rakaat. Okay, so jawapan kat sini adalah Jim, musafir yang tidak kurang dari 2 marhalah. Maksudnya orang tu dia bermusafir ataupun melakukan satu perjalanan yang jauh melebihi 2 marhalah.
maka dia boleh qasarkan solat dia. Kalau yang alif tu musafir yang bertujuan maksiat, so tak boleh lah, sebab tujuan dia bermusafir tu walaupun sejauh mana, tapi dalam keadaan dia nak pergi melakukan sesuatu maksiat, dia tak boleh nak qasarkan solat. Ataupun orang yang nak qasarkan solat juga, jawapan ba tu tak tepat, berimamkan orang yang solat sempurna. Kita nak qasar, kita nak pendekkan solat kita menjadi 2 rakaat, tiba-tiba waktu zuhur tu kita pergi solat di belakang imam yang solat 4 rakaat. So yang macam tu tak boleh lah. Okay. So jawapan dia adalah musafir yang tidak kurang daripada 2 marhalah. Dal pula, kenapa dia salah? Solat yang diqasarkan itu terdiri daripada solat 2 dan 4 rakaat. So, yang kita tahu solat 2 rakaat tak boleh nak qasarkan lagi. Dia dah lah 2 rakaat, takkan nak solat 1 rakaat saja. So jawapan yang paling tepat, nak tak nak, jim, musafir yang tidak kurang daripada 2 marhalah. Okey, 38. Menahan diri daripada makan, minum dan melakukan perkara-perkara yang membatalkannya bermula dari terbit fajar sehingga terbenam matahari. Kita baca sekali lagi, menahan diri daripada makan, minum dan melakukan perkara-perkara yang membatalkannya bermula dari terbit fajar sehingga terbenam matahari. Okay, soalan dia, penyataan di atas adalah berkaitan dengan pengertian alif, azan, ba, iqamah, jim, solat, dal, puasa. Okay, so menahan diri daripada makan, minum, yang tu pun kita dah tahu berkaitan dengan apa. Okay, mestilah berkaitan dengan definisi ataupun pengertian ataupun maksud bagi puasa. Dal jawapan dia. Okey, 39. Berikut adalah syarat-syarat wajib puasa kecuali yang mana satu? Kecuali tu maksudnya yang bukan syarat wajib puasa. Sebab tu dia tulis kecuali kat belakang tu. Dia saja nak kelirukan kita. Okey, alif baligh, ba berakal, jim Islam, dal musafir. Okey. Maka yang bukan, sebab ada kecuali itu maksudnya yang bukan syarat wajib puasa adalah musafir. Orang yang melakukan satu perjalanan yang jauh melebihi 2 marhalah, ketika dia sedang bermusafir itu dia tak wajib berpuasa. Maksudnya orang yang bermusafir boleh untuk diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Okey, soalan 40. Antara yang berikut, yang manakah syarat sah solat Jumaat? Antara yang berikut, yang manakah syarat sah solat Jumaat? Alif, dilakukan di rumah. Ba, dilakukan secara berjemaah. Jim, ditunaikan sebelum 2 khutbah. Dal, ditunaikan sebanyak 4 rakaat. So, yang mana satu syarat sah solat Jumaat? Jawapannya, dilakukan secara berjemaah. So, alif bukan jawapan dia, dilakukan di rumah. So, kita tak buatlah solat Jumaat tu di rumah. Sebab mungkin tak cukup bilangan jemaahnya. Jim pula, kenapa dia salah? Ditunaikan sebelum 2 khutbah. Sedangkan solat Jumaat tu selepas khutbah baru kita solat. Okay, dal pula ditunaikan sebanyak 4 rakaat. So, salahlah jawapan dia sebab solat Jumaat ni hanya 2 rakaat. 2 rakaat sahaja. Okey. So, itulah soalan-soalan yang 10 soalan yang kita telah bincangkan dalam video kali ini. Semoga sedikit sebanyak memberi manfaat untuk kita dalam mengulang kaji dalam bentuk soalan. Okey, ulang kaji UPKK dalam bentuk soalan dan kita bincang soalan ni kenapa pilihan-pilihan jawapan itu kita dapat. Okey, semoga ianya memberi manfaat kepada anak-anak pelajar sekalian dan jangan lupa like, subscribe dan sharekan video ni kepada kawan-kawan yang lain supaya kita sama-sama dapat belajar.
Okey, apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang terkurang, salah cakap ke apa ke, itu adalah kelemahan diri saya sendiri dan saya mohon maaf. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.